Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 19 Februari 2021. Kerajaan negeri bersetuju membenarkan solat berjemaah 5 waktu dan solat Jumaat di seluruh masjid dan surau di semua zon negeri Sabah. Kebenaran tertakluk kepada 1/3 kapasiti Dewan Solat Utama Masjid dan Surau dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Ia selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang berkuat kuasa hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun dalam kenyataan berkata, aktiviti di masjid dan surau juga dibenarkan tidak melebihi 1 jam setiap sesi. Aktiviti kelas agama dan majlis akad nikah juga dibenarkan diadakan di dewan atau bilik khas masjid. Kerajaan negeri juga bersetuju membenarkan aktiviti dan program keagamaan di rumah ibadat bukan Islam berkuat kuasa hari ini. Bilangan kehadiran terhad kepada 1/3 kapasiti rumah ibadat dengan pematuhan SOP ketat yang ditetapkan. Sementara itu, Datuk Masidi berkata sebanyak 114 kes positif baru COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kes 51,769. 3 kes kematian direkodkan, iaitu 2 di Tawau dan 1 di Kinabatangan. Manakala 131 pesakit sembuh dengan jumlah kumulatif kes sembuh 50,237 orang. 2 kluster baharu iaitu kluster lot 1 dan kluster lot 7 kedua-duanya dikesan di Penampang. Pengusaha sektor pertanian di negeri ini disaran berusaha mendapatkan persijilan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia, MyGap, ia bagi meningkatkan produktiviti ladang dan menghasilkan tanaman yang selamat dan berkualiti. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sijil berkenaan hanya diberikan kepada ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik berkonsepkan mesra alam sekitar. Saya harap akan ramai lagi peserta daripada kawasan Beaufort khasnya Membakut dan seluruh negeri Sabah mendapat persijilan ini kerana ia boleh menjadi satu piawaian terhadap kecemerlangan petani dan keprihatinan kita terhadap alam sekitar dan makanan kita sendiri. Datuk Muhammad Arifin berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan papan tanda MyGap kepada 17 orang petani di Membakut. Hanya petani yang memiliki kawasan tanaman sekurang-kurangnya seluas 0.4 hektar serta mendapat bimbingan Jabatan Pertanian antara 6 bulan hingga 2 tahun layak memohon pengiktirafan berkenaan. Terdahulu, Datuk Arifin melawat rumah anak yatim dan Madrasah Tahfiz Darul Yatama Yaakob Khan dan menyerahkan sumbangan berupa bantuan COVID-19 bernilai RM6,000. Manakala Majlis Ugama Islam Sabah menyampaikan sumbangan khas insentif kecemerlangan para hufaz berjumlah RM10,000. Jabatan Hidupan Liar Sabah sedang menyiasat dakwaan mengenai menu telur penyu yang menjadi hidangan makan malam Tahun Baharu Cina saudara lelaki bekas anggota Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata pihaknya tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk menghentikan siasatan seperti yang tular di laman media sosial. Siasatan telah pun dijalankan dan kita akan pastikan mereka yang terlibat dapat kita ketengahkan dan menerima hukuman yang sewajarnya. Saya belum menerima laporan daripada pengarah. Datuk Jafri ditemui media dalam majlis penyampaian bantuan bakul makanan COVID-19 di Dewan Masyarakat Sandakan. Sementara itu mengenai kematian babi hutan di Tongot dan Paitan baru-baru ini, beliau berkata siasatan masih dijalankan. Terdahulu, Datuk Jafri yang juga adun sukau menyampaikan bantuan bakul makanan COVID-19 kepada penerima IKASIH dan B40 Dun Sukau. Kira-kira 11,000 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk Dun Sukau dan Dun Lamag sejak fasa pertama hingga fasa kedua pengagihan. Peranan pasukan gerakan AM PGA Sabah dalam memerangi pandemik COVID-19 di Sabah wajar dihargai. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim berkata, PGA Sabah bersama agensi keselamatan lain telah membuktikan keberkesanan tugasan bersama terutama dalam ops benteng COVID-19. Kita mengiktiraf dan menghormati dan menghargai peranan gerakan AM ini dalam menghadapi
pandemik COVID-19, khususnya di dalam bidang pengawalan dan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan PJA. Datuk Jahid berkata demikian semasa menyaksikan penyampaian sumbangan 10,000 pek roti kepada Komander Brigade PJS Sabah SSC Muhammad Abdul Ismail di Kenarut Papar. Penyampaian sumbangan diwakili Pengarah Eksekutif Kim Teck Cheong, Consolidated Berhad Dexter Lau. Sementara itu, SSC Muhammad Abdul menzahirkan terima kasih kepada kerajaan negeri selain memberi jaminan kecemerlangan PJS Sabah akan terus ditingkatkan. Kita juga melaksanakan penugasan kawalan barisan hadapan di bawah Op Benteng COVID berhubung dengan ancaman-ancaman daripada anasir luar. Bagi meneruskan penugasan ini, juga kita melalui arahan semasa yang kita terima. Bantuan bakul makanan COVID-19 kerajaan negeri akan disalurkan secepat mungkin. Ini kerana bantuan itu bertujuan meringankan beban yang dihadapi rakyat, terutama yang terkesan akibat penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Ali Yasneh berkata, sebanyak 5,000 bakul makanan mengandungi barangan keperluan harian diagihkan secara berperingkat kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Klias. Saya mempunyai unit UPPM yang bekerja dengan rajin dan mereka tidak menunggu lama dan mereka tidak menunggu saya bagi arahan. Apabila mereka dapat arahan daripada pejabat daerah, dan mereka maklumkan saya dan saya arahkan mereka antara secepat mungkin. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pengagihan bantuan bakul makanan di Pejabat Daerah Beaufort. Sementara itu, penerima bantuan menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri. Saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat terima kasih ucap kepada Yang Maha Berhormat Datuk membagi sumbangan kepada penduduk kampung sekitar kampung sebelah Ulu sana. Itu sangat gembira karena bantuan yang diberikan oleh kerajaan banyak memberi bantuan kepada penduduk kampung apabila ada bencana-bencana atau masalah yang seperti beginilah. Jadi harapan saya untuk yang masa akan datang, semoga ianya akan berterusanlah selama pandemik COVID-19 ini. Penjawat awam persekutuan di negeri ini diingatkan utamakan integriti dan profesionalisme dalam tugas yang diamanahkan. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata, ia penting bagi memastikan kelancaran urusan kerajaan. Seiring keadaan semasa, pejabat awam juga perlu berdisiplin mematuhi peraturan prosedur operasi standard SOP mengekang pandemik COVID-19. Yang penting kita menjaga kita punya sikap integriti. Pertama, integriti yang tinggi dan sifat profesionalisme kita. Kerana kita bertugas ni atas tanggungjawab yang telah ditetapkan diamanahkan oleh pihak kerajaan, maka kita jangan sekali-sekali sekelumit pun dalam hati kita ada untuk kepentingan diri. Datuk Samsuni juga berharap para penjawat awam akan membantu kerajaan menjayakan program vaksinasi bermula hujung Februari ini. Katanya Dewan Serbaguna di KPKPS juga antara dijadikan pusat vaksinasi. Datuk Samsuni menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat dari RTM Sabah diketuai Pengarah Penyiaran Negeri Norain Haji Bakir di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan KPKPS Kota Kinabalu. Beliau yang akan bersara wajib Jumaat ini menzahirkan rasa terharu atas kunjungan tersebut dan sokongan serta kerjasama selama perkhidmatannya. Polis menahan 11 individu atas pelbagai kesalahan di kawasan Pekan Inanam dalam operasi bersepadu cegah jenayah. Antara yang ditahan, seorang warga asing memiliki kad pengenalan orang lain yang mengakui menemui dokumen berkenaan beberapa hari lepas. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata 4 individu ditahan kerana memiliki dada syabu, 2 lagi individu didapati positif dada, seorang ditahan kerana memiliki 125 kartun rokok dan 3 pendatang asing tanpa izin. Operasi ini akan berterusan sehinggalah di tahap boleh dikatakan zero. Jadi selepas ini kita tidak berhenti begini juga. Pada masa yang sama, mana-mana maklumat daripada orang awam, tidak kira di mana tempat di kawasan Kota Kinabalu, salurkan kepada pihak polis agar pihak polis dapat mengambil tindakan lanjut. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengetuai operasi berkenaan.
Operasi melibatkan polis, imigresen, Kementerian Kesihatan, Jabatan Pendaftaran Negara, Kastam, Dewan Bandaraya Kuala Kinabalu dan rela yang dijalankan hasil maklumat orang awam. Ianya untuk memudahkan pihak kerajaan tanpa membawa kepada Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, bahawa kuasa-kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuan Yang Terutama beri kepada Kabinet untuk membuat apa-apa keputusan dalam mengeluarkan kewangan, memberi bantuan kepada mereka-mereka yang terkesan dalam COVID-19 ini. Tentang awam, jangan paniklah kalau macam segala darurat yang diberikan oleh pihak kerajaan, kita akur saja dan kita ikut perintah yang apa yang patut telah diberikan kepada kita. Bagi saya adalah kita jaga diri kita sendirilah. Oke, bagi saya sebagai rakyat di area Tenom lah, darurat ini setakat ini belum menyusahkan kami lah, dan setakat ini kami boleh kemana-mana untuk membeli keperluan rumah setakat inilah. Dan darurat ini bagi saya membantu untuk mencegah penularan COVID-19. Saya sangat bersetuju ataupun menyokong dengan perintah darurat yang sudah disyorkan oleh kerajaan, karena ini merupakan satu inisiatif yang drastik bagi saya untuk betul-betul dapat mencegah penularan wabah COVID-19 ini di negara kita Malaysia. Sekian berita pagi Sabah, terus budayakan norma baharu, patuh SOP, biasakan diri mengimbas MySejahtera. Saya Konstantin Palawan, salam hormat.